بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini insya-Allah kita sambung sama-sama membaca ayat 6 dan ayat 7 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita menghuraikan kedua-dua ayat yang kita bacakan tadi, terlebih dahulu kita akan menghuraikan ayat-ayat sebelum daripada ini yang tak sempat kita tafsir dan huraikan, bermula daripada ayat 3 sehinggalah kepada ayat 5, sebelum kita sambung membaca dan menghuraikan ayat 6 dan 7 yang baru saja kita baca tadi. Di mana ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman dengan perkara ghaib dan mereka itu mendirikan sembahyang dan mereka membelanjakan sebahagian daripada apa yang kami kurniakan rezeki kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Quran, dan apa yang diturunkan sebelum daripada engkau daripada kitab-kitab yang terdahulu seperti Taurah, Zabur dan Injil. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka itu yakin dengan hari akhirat. Ulaika ala hudan min rabbihim, mereka itulah golongan yang berada di atas petunjuk daripada Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah golongan yang memperolehi kejayaan
dunia dan akhirat. Ayat-ayat ini menjelaskan ciri dan sifat golongan yang bertakwa yang telah pun disebut dalam ayat sebelumnya bahawa Al-Quran yang tiada lagi keraguan bahawa sememangnya ia adalah daripada Allah, diturunkan oleh Allah menjadi petunjuk kepada mereka yang bertakwa. Kita telah hurai panjang ayat yang kedua ini. Bagaimana mereka yang hanya takutkan Allah Ta'ala sahaja bersedia menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Siapa mereka yang bertakwa ini? Yang bersedia menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Allah Ta'ala senaraikan 5 ciri, 5 sifat mereka yang bertakwa. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman yang yakin dengan perkara ghaib. Yang kedua, wa yuqimunas salah, mendirikan sembahyang. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka membelanjakan harta, sebahagian daripada harta yang Allah kurniakan kepada mereka. Yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang beriman dengan Al-Quran dan juga kitab-kitab yang terdahulu. Dan yang keenam, wabil akhirati hum yuqinun. Mereka itu yakin dengan hari akhirat. Kalau kita perhati 5 ciri, 5 sifat yang Allah senaraikan. Yang pertama dengan yang kelima itu saling berkait. Yang pertama beriman dengan perkara ghaib. Yang kelima yakin dengan hari akhirat. Beriman dengan hari akhirat itu sebahagian daripada beriman dengan perkara lain. Artinya Allah Ta'ala menyebut secara khusus yakin dengan hari akhirat setelah menyebut secara umum ciri yang pertama orang yang bertakwa ialah beriman dengan perkara ghaib. Beriman perkara ghaib itu umum. Dosa pahala, adanya para malaikat, adanya alam kubur, ada alam barzah, ada nikmat kubur, ada seksa kubur. Adanya al-qalam, adanya lauh mahfuz. Dan adanya hisab, adanya mizan, adanya as-sirat, adanya syurga neraka. Umum merangkumi segala perkara ghaib. Kemudian Allah sebut ciri yang kelima secara khusus beriman dengan hari akhirat. Beriman dengan hari akhirat sebahagian daripada beriman dengan perkara ghaib.
Kenapa diberikan penekanan sebegitu rupa? Daripada 5 tu, 2 daripadanya berkait dengan beriman dengan perkara yang manusia tak nampak. Berkait dengan dosa, pahala, syurga, neraka. Berkait dengan suratan amal, hisab, titian as-sirat, mizan. Kerana keyakinan dan keimanan seperti inilah yang membawa manusia itu kepada berhati-hati dalam setiap tindakan dan perbuatan dia semasa di dunia. Cermat dalam segala perkara. Berhati-hati dan cermat itulah yang dikatakan takwa. Sebab itu beriman kepada hari akhirat adalah salah satu daripada asas akidah Islamiah. Selain daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang membawa manusia kepada mendirikan amal soleh. Termasuk apa yang disebut dalam ayat ini, iaitu mendirikan sembahyang dan membelanjakan sebahagian daripada harta yang mereka miliki yang Allah kurniakan kepada jalan Allah. Kerana kita yakin kepada hari akhirat lah. Ada dosa pahala, ada balasan syurga neraka. Kita yakin adanya Allah yang Maha Esa. Kita semayang. Kita yakin dengan janji pahala yang berlipat kali ganda. Yakin dengan hari akhirat. Satu-satunya bekalan yang boleh menyelamatkan kita. Maka kita sedia infak sebahagian daripada harta kita. Yang telah kita usahakan pagi, petang, siang, malam. Tetapi sanggup kita laburkan sebahagiannya untuk kehidupan kita di alam akhirat. Sebab itulah ulama menyatakan asasul aqidah al-islamiyah huwa al-imanu billahi wal imanu bil yaumil akhir. Asas kepada akidah Islam ialah keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhirat. Dan inilah yang menjadi fokus dakwah Nabi di Makkah dalam membina akidah dan tauhid umat manusia. Dengan akidah yang bertunjangkan keimanan kepada Allah dan hari akhirat ini sahajalah menjadikan mereka umat yang kuat, yang hebat, yang mempunyai izzah, yang disifatkan dalam sejarah mereka ini ruhbanul lail wa fursanun nahar. Generasi sahabat, mereka ini pendeta, ahli ibadah pada malam hari, dan singa-singa, kuda-kuda yang memecut laju di medan perang pada waktu siang hari. Kerana apa? Kerana mengejar kebahagiaan hidup yang hakiki, iaitulah di alam akhirat. Dan inilah juga yang akan memandu manusia hidup di atas jalan yang lurus, yang disebut sebagai as-siratal mustaqim. Dan tidak mungkin seseorang itu berada di atas jalan yang lurus melainkan apabila menjadikan Al-Quran sebagai panduan dan petunjuk. Maka di antara ciri orang yang bertakwa itu
alladzina yu'minuna walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi ini hikmah kenapa Allah Ta'ala meletakkan ciri yang pertama itu beriman kepada perkara yang gaib. Dan yang kelima daripada ciri orang yang bertakwa, beriman dan yakin dengan hari akhirat. Segala masalah, kepincangan, penyelewengan dan kerosakan yang melanda umat manusia hari ini kerana berlakunya krisis akidah. Krisis keimanan mereka kepada Allah dan krisis keyakinan mereka terhadap perkara gaib, khususnya alam akhirat. Krisis keyakinan, azimatul akidah. Krisis akidah yang menjadi punca kerosakan manusia hari ini. Bila manusia jauh dengan Allah dan tidak menjadikan akhirat sebagai pertimbangan dalam kehidupan dia. Ini saya sebut secara umum dulu. Ya. Begitu gambaran ciri mereka yang bertakwa, dan orang yang seperti inilah yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan. Kerana dia tahu kehidupan dia bukan hanya di dunia sahaja. Kalau setakat dunia sahaja, tak payah perlu kepada Quran. Binatang pun boleh hidup. Binatang boleh hidup, boleh cari makan. Boleh membina kehidupan. Tetapi oleh kerana kita manusia ini, kehidupan dunia adalah satu perjalanan untuk menuju ke alam akhirat. Sebab itulah kita baca ayat bila sambut memperingati bulan Maulidur Rasul. Ayat yang sering dibacakan kepada kita, iaitulah firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu ada contoh yang baik. Tetapi kepada siapa? Orang yang macam mana yang bersedia menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah? Orang yang macam mana? Liman kana yarjullaha. Hanyalah mereka yang mengharapkan keredaan Allah. Wal yawmal akhir. Dan mengharapkan kebahagiaan hidup di hari akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan dia ingat kepada Allah banyak-banyak. Orang yang seperti ini sahaja yang akan menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Di antaranya ialah mengharapkan kebahagiaan di hari akhirat. Maka dia jadikan Rasulullah sebagai contoh. Jadi Rasulullah ni diutus oleh Allah kerana nak pandu manusia supaya selamat nun di sana. Nak beritahu kepada manusia, wahai manusia, kehidupan kamu ni tak berakhir dengan dunia. Di sana ada alam yang sebenar. Tempat kamu akan kembali kehidupan yang hakiki, yang kekal abadi, iaitu alam akhirat. Maka dengan sebab dia beriman dengan perkara gaib, dia yakin dengan hari akhirat, maka inilah sahaja golongan yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh yang terbaik. Bukan hanya cakap saja. Rasulullah lah ikutan, teladan.
yang terbaik kepada kehidupan manusia, tetapi menolak sebahagian daripada apa yang Nabi bawa. Ini bukan ciri orang yang bertakwa, bukan ciri orang yang mengharapkan keredaan Allah, bukan ciri orang yang mengharapkan hari akhirat, bukan ciri orang yang ingat Allah Ta'ala banyak-banyak. Itu kaitan bagaimana sifat golongan yang bertakwa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Jadi ciri yang pertama kita dah sebut. Ciri yang pertama dengan yang kelima. Sebagai pembuka dan penutup dalam senarai 5 ciri orang yang bertakwa. Dan inilah yang membawa seseorang itu mendirikan sembahyang, membelanjakan harta dan beriman kepada Al-Quran dengan menjadikan dia sebagai petunjuk, di samping beriman tanpa menolak kitab-kitab yang terdahulu. Wa yuqimunas salah, dan mereka itu mendirikan sembahyang. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, di waktu yang sama mereka infak harta mereka pada jalan Allah. Menjadi kelaziman dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala menyebut secara beriringan sembahyang dan membelanjakan harta, sembahyang dan menunaikan zakat sebagai suatu gambaran kesempurnaan hubungan manusia yang bukan hanya dengan Allah, tetapi di waktu yang sama membina hubungan sesama manusia dengan menunaikan tanggungjawab sosial, iaitu dengan membantu mereka melalui membelanjakan harta pada jalan Allah, di samping untuk fisabilillah dengan makna yang lebih umum, perjuangan untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama bersisih pendapat. Adakah mendirikan sembahyang itu hanya dimaksudkan sembahyang fardu, ataupun bermaksud sembahyang fardu dan sembahyang sunat sekali? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebut dalam tafsirnya, pendapat yang lebih sahih ialah pendapat yang mengatakan kedua-duanya. Kerana orang yang bertakwa, dia tidak hanya memadai dengan sembahyang fardu, bahkan di waktu yang sama dia akan melakukan sembahyang-sembahyang sunat. Kerana dia yakin sembahyang sunat yang pertama mengundang rahmat dan kasih sayang Allah, yang dengan rahmat kasih sayang itu bukan sahaja dia selamat dunia, lebih penting lagi di hari akhirat. Bila kita buat lebih daripada apa yang Allah Ta'ala suruh. Hak sunat ni, kalau kamu nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Tapi bila buat, Allah Ta'ala pasti akan lebih sayang. Orang yang bertakwa, yang takutkan Allah, dalam arti kata semakin takut, semakin hampir dia dengan Allah, maka sebab itulah dia bukan hanya sekadar mendirikan sembahyang fardu, di waktu yang sama mendirikan sembahyang sunat. Di samping sembahyang sunat, boleh menampung kekurangan yang mungkin berlaku dalam sembahyang fardu. Dan juga
dengan melakukan amalan tambahan sembahyang-sembahyang sunat ini memberi peluang kepada kita mendapat kelebihan sebagaimana yang diminta oleh Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu an. Seorang sahabat yang menceritakan suatu hari, suatu malam, dia bermalam di rumah Nabi SAW dan berkhidmat kepada baginda, di antaranya dengan menyediakan air wuduk dan segala keperluan baginda yang lain. Kemudian baginda bersabda kepadanya, "Salni, mintalah kepada aku, wahai Rabi'ah." Lalu Rabi'ah mengatakan, "Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah." Aku mohon kepada engkau agar aku menjadi teman kamu dalam syurga. Aku nak sentiasa mendampingi kamu. Murafaqatuka. Aku nak sentiasa mendampingi kamu, ya Rasulullah, dalam syurga nanti. Itu yang diminta oleh Rabi'ah. Walaupun dia seorang sahabat min ahli suffah. Sahabat ahli suffah ni sahabat yang tidak ada rumah, yang tidak ada tempat tinggal, hanya menumpang di beranda masjid Nabi. Walaupun berpeluang untuk mendapat sedikit kesenangan dunia ini melalui doa Nabi yang pasti dimustajabkan Allah, tapi peluang itu dimanfaatkan untuk masa depan dia di hari akhirat. Walaupun Nabi memberi peluang yang kedua, aw ghaira zalik. Ada permintaan yang kedua, wahai Rabi'ah. Rabi'ah mengatakan, "Huwa dzaka ya Rasulullah." Itu saja yang saya minta. Saya nak jadi teman Rasulullah dalam syurga. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud." Tolonglah aku, bantulah aku, wahai Rabi'ah, bagi memenuhi permintaan dan harapan kamu itu dengan kamu sendiri berusaha dengan memperbanyakkan sujud kepada Allah. Artinya tidak memadai dengan hanya aku berdoa. Kamu pun kena berusaha juga supaya kamu diperkenankan Allah menjadi teman aku dalam syurga, iaitu dengan kamu perbanyakkan sujud. Ulama bersepakat mengatakan maksud memperbanyakkan sujud di sini ialah sembahyang sunat. Artinya kelebihan itu terbuka kepada sesiapa sahaja. Di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila memperbanyakkan sujud kepada Allah tidak memadai dengan sembahyang fardu, supaya sujudnya semakin banyak, maka ditambah dengan sembahyang sunat, insya-Allah dia akan mendapat kelebihan itu. Maka para ulama salafus salih berlumba-lumba, ribuan rakaat mereka sembahyang satu malam. Imam Malik sembahyang subuh dengan wuduk sembahyang waktu isyak. Sepanjang malam beribadah kepada Allah. Ini ciri orang yang bertakwa. Jadi kata Imam Al-Qurtubi, sembahyang di sini merangkumi sembahyang fardu dan sembahyang sunat. Allah Ta'ala menyebut sembahyang mendahului amalan-amalan yang lain, ketika menyenaraikan ciri orang yang bertakwa. Kerana sembahyang ini mempunyai kedudukannya yang tersendiri, yang begitu tinggi di sisi Islam.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bandingkan sembahyang dengan ibadat yang lain, kita dapat lihat kelebihan, kedudukan dan ketinggian sembahyang ini dari beberapa aspek. Yang pertama, dari sudut persyariatan dia pun dah berbeza. Ketika sembahyang nak difardukan, Allah Ta'ala menjemput baginda sendiri bertemu dengannya untuk dipersembahkan. Nah, wahai Muhammad, ini sembahyang fardu 50 waktu pada peringkat awal. Kemudiannya menjadi 5 waktu setelah diminta oleh Nabi supaya diringankan. Dan peristiwa yang kita semua sedia maklum. Berbanding dengan ibadat yang lain yang difardukan melalui wahyu perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Yang kedua, sembahyang merupakan tiang agama. Tiang. As-salatu imaduddin. Sembahyang ini tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Sesiapa yang mendirikan sembahyang bermakna dia telah menegakkan agamanya. Siapa yang meninggalkan sembahyang, dia telah meruntuhkan agamanya. Satu ungkapan yang Nabi tak sebut pada ibadat yang lain. Imaduddin. Yang ketiga, sembahyang kewajipan yang difardukan oleh Allah yang terlalu hampir dengan manusia kerana difardukan dan diwajibkan 5 kali sehari. Maknanya manusia dekat dengan sembahyang ini. Adapun puasa Ramadan, jumpa tak jumpa, sebulan dalam setahun. Tetapi sembahyang ni kita jumpa hari-hari. Bukan 1 kali, bukan 2 kali. 5 kali sehari kita berjumpa dengan sembahyang. Difardukan yaumiyan dalam bentuk harian. Puasa sebulan dalam setahun. Zakat setahun sekali. Haji sekali seumur hidup. Yang keempat, sembahyang satu-satunya ibadah yang tidak ada kelanggaran. Untuk ditinggalkan tanpa izin syarak, tanpa uzur syar'i. Berbanding dengan ibadah yang lain. Yang boleh diganti dengan sesuatu yang lain. Orang tua yang tak mampu nak puasa, boleh ganti dengan fidyah. Kalau musafir, boleh dahulu tak puasa. Bila cukup syarat-syaratnya, boleh tak puasa. Walaupun dia berkemampuan untuk melakukannya dan dibenarkan untuk dia qada di bulan yang lain. Maknanya ada kelonggaran dari sudut pelaksanaan dia. Boleh ganti dengan yang lain. Dan orang lain boleh tolong ganti. Orang lain boleh tolong tebus. Kalau dia mati tak sempat nak qada, maka ahli waris boleh mengqada bagi pihak si mati. Ataupun kalau tak ada yang bersedia, wajib diganti dengan fidyah. Artinya boleh diganti. Zakat hanya mereka yang mempunyai lebihan harta cukup nisab. Puasa hanya bagi yang berkemampuan. Haji, kalau tak mampu maka tak wajib. Tetapi sembahyang tak kira siapa kamu. Sama ada kamu fakir, kamu miskin, kamu kaya, kamu sehat, kamu sakit,
Kamu musafir, kamu tak musafir, kamu berada di atas daratan, di udara, dalam lautan, kamu tetap wajib sembahyang. Tidak ada kelonggaran untuk kamu tinggal atau ganti waktu yang lain. Tidak ada. Wajib sembahyang walaupun di saat ketika itu tak cukup syarat sah. Wajib juga sembahyang, iaitu sekadar menghormati waktu yang hadir. Kalau tak sembahyang, maka hukumnya berdosa besar, hukumnya haram. Kalau puasa ketika musafir, boleh tak puasa dan qada bulan yang lain. Tapi sembahyang tak boleh. Cuma diberi kelonggaran dari sudut pelaksanaannya sahaja dengan dilakukan secara jamak ataupun jamak dan qasar. Ini kehebatan sembahyang sehingga tidak ada ruang untuk ditinggalkan. Tak mampu berdiri, duduk, tak mampu duduk, mengiring, melentang, isyarat kepala, isyarat mata, ingat dalam hati, selagi ada akal, selagi bernyawa, wajib sembahyang. Walaupun hanya dalam sekadar ingatan sahaja, gambaran dalam ingatan sahaja. Membaca pun dalam hati. Dia membaca Fatihah ketika menggambarkan dirinya sedang berdiri. Membaca Subhana Rabbiyal Azim ketika menggambarkan dirinya sedang rakaat. Begitulah sehingga akhir. Itu sembahyang. Dan tak ada siapa yang boleh ganti kepada sesiapa yang meninggalkan sembahyang. Haji boleh buat pada haji. Zakat, orang boleh tolong bantu bayar. Waktu dia mampu dulu dia tak bayar, sehingga dia mati, habis harta. Ahli waris boleh tolong bayar, tapi hutang sembahyang tak boleh bayar. Dan yang kelima, kita melihat kedudukan sembahyang ini dari sudut hukuman mereka yang meninggalkannya. Hukuman yang paling berat, iaitu bunuh. Meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, meninggalkan haji pun tak disabitkan hukuman sehingga dibunuh. Hukuman ta'zir, habis-habis penjara ataupun disebar, tapi tak boleh dibunuh. Tapi meninggalkan sembahyang walau hanya satu waktu dengan sengaja, setelah dinasihati, diberikan kaunseling, dia tetap berdegil, tak mahu sembahyang, dalam keadaan dia tak nafi kewajipan sembahyang, maka hakim setelah diberi tempoh masa yang sesuai untuk dia sedar tapi tak sedar, boleh dijatuhkan hukuman bunuh. Pendapat jumhur ulama di sisi Maliki, Hambali dan Syafi'i. Cuma Hanafi kata tak terus bunuh, boleh dipenjara. Itu pun boleh pukul selagi dia degil walaupun sampai berdarah. Banduan mana boleh pukul? Sampai bekak mata kawan tu. Itu cara Fir'aun. Itu cara jahiliah. Tapi dalam bab orang yang tinggal sembahyang yang dipenjara, dan tempoh tersebut boleh dipukul dia walaupun sampai berdarah selagi dia degil nak sembahyang. Tu kiranganlah tu. Banding dengan jumhur, terus dibunuh. Itu kenapa? Kerana nilai sembahyang ini terlalu besar sehingga meninggalkannya dihukum dengan hukuman yang berat. Bukan kata yang lain itu tak besar, semua besar. Tapi yang besar daripada semua yang besar itu. Yang lebih tinggi kedudukannya. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya kita mengambil berat tentang solat sejak daripada umur anak 7 tahun. Dalam bab puasa Nabi tak sebut.
suruh anak kamu puasa bila umur 7 tahun. Itu cuma ulama kias kepada sembahyang. Sembahyang Nabi sebut secara khusus. Muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintah anak kamu sembahyang ketika umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Dan pukullah mereka kalau mereka enggan ketika berumur 10 tahun. Inilah dia sembahyang. Kalau sembahyang dijaga, dipelihara, insya-Allah yang lain juga turut akan terjaga dan terpelihara. Kemudian Allah Ta'ala menyebut wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa ini orang yang banyak infak harta dia pada jalan Allah. Bukan semua. Mimma, min lil ba'di, dengan makna sebahagian. Mereka membelanjakan sebahagian daripada harta mereka pada jalan Allah. Para ulama mengatakan sama ada infak yang wajib iaitu zakat ataupun infak yang sunat. Dan sememangnya keimanan kepada perkara gaib, antaranya yakin dengan adanya janji pahala, keimanan kepada hari akhirat, kebahagiaan hidup di sana, mendorong seseorang itu untuk sentiasa infak fi sabilillah. Dan inilah yang mendorong para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka pantang mendengar seruan Nabi untuk bersedekah, pantang mendengar seruan Nabi untuk infak fi sabilillah. Mereka akan datang berlumba-lumba memberikan sebahagian daripada apa yang mereka miliki. Bahkan ada yang menyerahkan semuanya, seumpama Abu Bakar radhiyallahu an ketika dalam peperangan Tabuk. Ia memerlukan belanja yang besar bagi menampung 30,000 tentera Islam, bagi perjalanan sejauh 700 km menuju ke Tabuk daripada Johor ke Perlis. Bukan naik komuter tetapi menunggang unta. Itu pun bukan semua. Sebahagian besarnya berjalan kaki. Itu pun tak cukup untuk tampung dengan limpahan harta yang diinfak oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka tak sayang. Kenapa? Kerana mereka yakin dengan janji Allah. Dalam bentuk gandaan pahala. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ayat ini Allah Ta'ala buat perbandingan. Mereka yang belanjakan harta pada jalan Allah seumpama satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai mengeluarkan hasil 100 biji. Artinya setiap ringgit, setiap sen yang kita belanjakan berganda 700 kali ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Selain daripada Allah sebut gandaan 700 kali ganda, Allah Ta'ala juga menyebut dan Allah menggandakan lebih daripada itu lagi kepada siapa yang dia kehendaki. Berapa? Allah Ta'ala tak beritahu. Tetapi yang menjanjikan ini Allah yang Maha Kaya. Maka orang yang beriman, yang yakin dengan perkara gaib, yang mencari dan memburu kebahagiaan hidup di hari akhirat, mereka tak teragak-agak untuk infak fi sabilillah kerana janji, yakin dengan janji pahala.
yang berlipat kali ganda. Bahkan lebih daripada itu, banyak mana Allah Ta'ala tak beritahu. Nampak tak nampak, tahu tak tahu, di hari akhirat. Maka di saat itulah seluruh mereka yang infak akan menyesal. Seluruh mereka yang infak akan menyesal. Hak tak infak memang confirm menyesal lah. Ya? Hak infak dah ni pun menyesal. Pasal apa? Dah mula nampak benarnya apa yang Allah janji. Bentuk pahala yang berlipat kali ganda. Dengan gandaan yang tak terfikir, tak terbayang. Kerana Allah sendiri tak beritahu. Yang diberitahu sekurang-kurang 700 kali ganda. Itu infak fi sabilillah. Infak fi sabilillah. Kelebihan mereka yang infak untuk perjuangan pada jalan Allah. Berbeza dengan pahala sedekah, sekurang-kurang 10 kali ganda. Mereka yang infak RM50 menyesal kenapa tak bagi 60. Apatah lagi kalau bagi 10. Lagi bertambah menyesal lah. Bila dah tengok hasil dia, Masya Allah. Kenapalah aku dahulu tak bagi lebih sedangkan aku mampu. Aku duk simpan sampai masa jadi hak orang lain. Dah mati, takkan bawa ke kubur. Jadi hak orang lain, hak ahli waris. Kerana dia membaca dengan sifat akhirat, sebab itu dia terdorong. 10 tolak RM7 bukan tinggal 3. Itu sifat dunia. 10 tolak 7 jadi 3,000. Tambah lagi 3,500. 4,900. Tu, 7 kali 7, 49. Berganda. 10 tolak 5, jadi tambah lagi 3,500. Bukan kurang. Sebab itu, dia nak tolak 10 tolak 10. Bukan 10 tolak 1. 1 kat kamu, 9 kat aku. 1 bermakna baru 700. Tapi orang yang nampak dan mengira dengan kiraan sifat akhirat, dia akan tolak lebih banyak kepada jalan Allah. Ini wa bil akhirati hum yuqinun. Ini yang bertakwa. Dia yakin dengan dia menukar milik kepada milik. Dalam tapi bila dia infak, telah menukar itu harta itu kepada milik kekal, iaitu menjadi hak miliknya di hari akhirat yang kekal. Kerana keyakinannya dengan hari akhirat, dengan perkara yang gaib, antaranya dalam bentuk janji pahala yang berlipat kali ganda itulah. Maka dia tak teragak-agak untuk infak kerana dia yakin apa yang dia beri, walaupun zahirnya dia nampak pertukaran milik kepada orang lain, tapi hakikatnya dia beri kepada dirinya sendiri. Dia hulu tu nampak, hulu kat orang lain, hulu kat masjid, hulu kat surau, hulu kat orang fakir miskin, hulu kat madrasah.
Hulu untuk apa-apa aktiviti untuk meninggikan kalimah Allah. Dia nampak hulu bagi ke orang lain. Itu dengan kacamata dunia. Tetapi kerana dia yakin dengan akhirat, dia memikir dan dia melihat dengan kacamata akhirat, walaupun zahir nampak dia bagi ke orang, tapi dia yakin sebenarnya dia beri kepada dirinya sendiri. Itu makna infak. Bila kita infak, berarti kita beri pada diri kita sendiri. Dengan syarat dia melihat dengan kacamata akhirat. Dan bila kita bagi kat diri kita sendiri, kenapa kita rasa tak agak-agak? Masalah bila kita nampak kita bagi kat orang lain. Kenapa aku perlu bagi kat orang lain? Aku yang bekerja siang malam membanting tulang. Nah, ambil RM1 kat kau. Aku dah bekerja RM9 kat aku. Tapi kalau dia nampak dia bagi tu, bagi kat dia RM10 bagi. Pasal dia nampak itu hakikatnya beri kat dia. Kat dia tu kat dia bila? Iaitu akhirat. Inilah ciri orang yang beriman dengan perkara gaib dan hari akhirat. Ciri orang yang bertakwa, yang mendorong dia menjadi insan yang membelanjakan sebahagian harta pada jalan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini tuan-tuan sekalian, ini kuasa yang mendorong manusia. Ekoran keimanan kepada ciri yang pertama al-ghaib dan ciri yang kelima yakin dengan hari akhirat. Kemudian Allah Ta'ala menyebut ciri orang yang bertakwa yang seterusnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka yang beriman yang yakin dengan apa yang Allah turunkan kepada engkau, yakni Al-Quran, dan mereka beriman dengan apa yang diturunkan daripada engkau, yakni kitab-kitab yang terdahulu, antaranya Zabur yang diturunkan pada Nabi Daud, Taurah pada Nabi Musa, Injil pada Nabi Isa, Suhuf dalam bentuk lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi-Nabi Rasul yang lain. Beriman, yakin dengan itu, kitab-kitab itu semua. Beriman dan percaya. Itulah kitab Allah kepada Nabi terdahulu. Tanpa membeza-bezakan keimanan kita. Tapi dari segi beramal dan menjadikan panduan, kita hanya berpandukan Al-Quran. Kerana Al-Quran menasahkan kitab-kitab yang terdahulu. Tak boleh mengambil petunjuk lain daripada Al-Quran. Walaupun beramal dengan Taurah ataupun Injil sekalipun, kamu akan sesat. Lau badalakum Musa fattaba'tumuhu wa taraktumuni la dalaltum an sawa'is sabil. Kalaulah ditakdirkan Musa masih hidup dan muncul di kalangan kamu, lalu kamu ikut Nabi Musa dengan Taurah yang dibawa, tinggal aku petunjuk Al-Quran, maka kamu akan sesat, kata Nabi. Kamu akan sesat. Dan inilah ciri yang membezakan kita dengan golongan munafik dan golongan kafir yang Allah sebut selepas daripada ciri orang yang beriman yang bertakwa. Ya. Beriman dengan Al-Quran dengan arti beramal dengannya. Ikut Quran. Bukan ambil separuh-separuh. Ya. Inilah yang membezakan kita dengan golongan yang kedua. Dalam ayat yang ke-6 dan 7 yang kita baca tadi, iaitu golongan kafir. Dan membezakan kita dengan golongan munafik yang Allah telah sebut daripada ayat 7 sehingga 13 ayat. Cerita pasal orang munafik. Yang membezakan kita orang yang beriman yang bertakwa dengan dua golongan ini, di antaranya ialah beriman dan beramal dengan Al-Quran, di waktu yang sama beriman dan percaya dengan kitab yang terdahulu.
sikap berpaling daripada petunjuk Al-Quran, tak bersedia berhukum dengan Al-Quran, nak berhukum pada tagut, itu sifat golongan munafik. Allah Ta'ala mendedahkan golongan ini dalam surah An-Nisa ayat 60-61. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Adakah engkau tidak lihat wahai Muhammad, mereka yang mendakwa beriman dengan Al-Quran dan kitab terdahulu yang menjadi salah satu ciri orang yang bertakwa yang disebutkan dalam ayat ini. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Di sana ada golongan, kata Allah, yang mendakwa beriman dengan Quran, beriman dengan kitab yang terdahulu, tetapi di waktu yang sama yuriduna an yatahakamu ila taghut. Mereka mahu berhukum dan berhakimkan kepada taghut, yakni hukum hakam syariat lain daripada hukum hakam Al-Quran. Mengambil petunjuk lain daripada petunjuk Al-Quran. Wa yuridu syaitan wa qad umiru an yakfuru bih. Sedangkan mereka tadi perintah oleh Allah supaya mengkufuri, mengingkari golongan taghut ini. Di antara taghut itu sebagaimana disebut oleh ulama ialah undang-undang manusia yang bercanggah dengan Quran. Itu taghut. Mereka nak berhukum dengan hukum taghut, nak berhakimkan kepada taghut, sedangkan telah diperintahkan supaya mereka mengkufurinya. Wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida, dan syaitan nak menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Wa idza qila lahum, dan apabila diajak kepada mereka ini, ta'alau, nah mari sini semua, ila ma anzalallah, kepada apa yang Allah Ta'ala turunkan, wa ma unzila ila rasul, dan apa yang diturunkan kepada Rasul. Bila kita ajak mereka ini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ra'aital munafiqin, kamu akan dapati golongan munafik itu, yasudduna anka sududa, akan menghalang kamu dengan apa cara sekalipun. Sifat golongan munafik, mengaku beriman, tapi bila ada di sana orang yang nak kembali pada hukum syariat Allah, bukan saja dia tak bersedia, bahkan berusaha menghalang lagi. Yasudduna anka sududa. Kalau kita belajar nahwu, itu maf'ul mutlak, menghalang kamu dengan sehalang-halangnya. Maknanya dengan apa cara sekalipun mereka akan menghalang kamu. Ini sifat ciri golongan munafik yang Allah sebut 13 ayat selepas daripada ciri golongan kafir yang Allah sebut 2 ayat saja. Baik, habis. 5 ciri orang yang beriman. Golongan inilah Allah Ta'ala sebut ulaika ala hudan mir rabbihim. Mereka inilah golongan yang berada di atas petunjuk Tuhan mereka. Allah Ta'ala guna kalimah ala huda. Kita hendak belajar bahasa Arab ni tak sera mana, biasa je. Ala huda, di atas petunjuk, biasalah. Ya. Ala ni nak gambarkan tamakun, maknanya dia ni betul-betul di atas petunjuk. Ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut pula wa ulaika humu muflihun. Wa ulaika itu maknanya dan mereka itu, humu pula, mereka pula sekali lagi. Dan mereka itu humul muflihun, merekalah yang berjaya. Ulama mengatakan at-tikrar, pengulangan di sini tufidul hasra, memberi makna terbatas. Hanya golongan seperti ini sahaja yang akan berjaya dunia dan akhirat.
Yang yakin dengan perkara gaib, ada dosa pahala, ada malaikat, ada yang mencatat amalan kita, yakin dengan adanya alam barzah, ada nikmat syurga, ada nikmat dan azab kubur, yakin dengan hari akhirat, mendorong dia sembahyang, bukan saja fardu, bahkan sembahyang sunat, membelanjakan harta, bukan zakat, bahkan infak. Mereka beriman dan beramal dengan petunjuk Al-Quran. Ulaika humu. Mereka itu, mereka lah yang sebenarnya yang akan berjaya. Allah ulang 2 kali, Masya Allah. Ini bukan saja tuan-tuan dari segi balaghah dia cukup hebat. Kalau kita belajar bahasa Arab, memang kita akan terasa. Ulaika ala hudan. Mereka ini benar-benar berada di atas petunjuk. Wa ulaika humu. Dan mereka itu, mereka ni golongan yang berjaya. Artinya, orang yang seperti ini saja. Lain daripada itu, tidak akan berjaya. Seterusnya, kita sambung 2 ayat yang kita baca tadi. Boleh 1 jam lagi? 15 minit insya-Allah. Bahasa Allah sebut orang kafir ni mudah je. Dia bukan macam munafik. Munafik mungkin setahun lah kita bahas. Ya. 13 ayat. Setahun lebih, 1 ayat 1 bulan. Allah Ta'ala sebut, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir ni kata Allah, sama aja mereka ni. Sama ada kau beri amaran ke tak beri amaran ke, mereka tak akan beriman wahai Muhammad. Kisahnya apa? Allah dah tutup hati mereka. Ada selaput yang menutupi mata dan telinga sehingga mereka tak boleh nak dengar lagi dah. Bukan tuli dengan arti kata sebenar, maknanya cakap apa saja pun mereka tak peduli dah. Dan bagi mereka azab yang pedih dari akhirat, azab yang besar. Nak sebutnya, Allah Ta'ala menegaskan sedemikian, tujuannya tasliyatun li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Nak menghiburkan hati Nabi. Macam mana pula Ustaz? Terhibur hati bila dengar ayat gitu? Ya? Ulama meriwayatkan Nabi ni sememangnya Rasul yang sangat sayangkan umat dia. Lebih-lebih lagi penduduk Mekah bukan orang lain. Anak beranak orang kampung Nabi bukan orang lain. Ahli keluarga Nabi, bangsa Quraisy. Ya. Sudah tentu Nabi mengharapkan sangat mereka ni beriman. Kalau boleh biar beriman semua. Jadi bila mereka, Nabi tengok respon mereka ini begitu sekali, dengan cacian, dengan tomahan, tuduhan macam-macam, sampai bertindak secara fizikal, nak bunuh Nabi, nak tangkap, Masya Allah. Sampai begitu sekali mereka nak melakukan kepada Nabi. Sudah tentu Nabi rasa sedih. Kerana ada di kalangan mereka ni tak mahu beriman. Maka sebab itulah Allah Ta'ala turunkan ayat ni nak beritahu kepada Nabi, wahai Muhammad. Di kalangan manusia ni, ada jenis manusia yang mereka ini sama saja. Mereka tak akan beriman. Sama ada kau beri inzar ataupun tidak. Ada jenis manusia seperti ini. Kamu hadaplah macam mana pun, mereka tak akan beriman. Kamu buatlah macam mana pun, mereka tak akan beriman. Dia rasa sedih lah. Dalam ilmu Allah, ada manusia seperti ini. Sama ada engkau beri amaran atau tak beri amaran, kamu lakukan apa saja sekalipun, dalam ilmu Allah, dia ni tak akan beriman walau apa keadaan sekalipun. Sehingga dia mati. Tapi Allah Ta'ala tak khabar. Siapa hak lagu tu?
Allah Ta'ala tak senarai. Siapa hak yang jenis lagu tu? Tujuannya supaya kita ni jumpa belaka, sapa belaka, dakwah belaka. Tetapi kalau ada yang tolak, jangan sedih. Pasal ada hak jenis manusia, kamu beritahu ke mana pun, dia tak akan beriman. Faham tak? Itu tujuannya nak buat Nabi, nak sedar hati Nabi. Sabarlah wahai Muhammad. Ya? Memang dah dalam ilmu Allah ada manusia seperti ini. Ke mana pun pasti ada. Rasa sedih lah. Ya? Cuma Allah Ta'ala tak beritahu. Kalau Allah Ta'ala beritahu senang kerja kita nak pergi jumpa dah. Ya tak? Dah siap culaan lagi dah. Ya? Ni culaan kok mana pun tak akan terima hidayah ni. Nak tak apa? Nak tak di ke tak apa? Ya? Ya? Culaan. Allah senara. Mudah kerja kita lah. Senang. Fulan ambil fulan. Hak ni, dalam ramai-ramai ni, penduduk sekitar kita ni, ada 2,000. Ya? 800 senara, kok mana pun tak akan berubah. Jangan pergi, buang masa ya. Kalau Allah Ta'ala beritahu. Tapi Allah Ta'ala tak beritahu. Cuma Allah Ta'ala kata ada je lagu tu. Tujuannya supaya kamu tidak terlalu sedih. Kerana terlalu mengharap. Itu tujuannya. Itu maksud nak menghiburkan hati Nabi. Pasal tanggungjawab kita beritahu. Sebab itu Allah Ta'ala suruh Nabi Musa jumpa Fir'aun. Sedangkan Allah Ta'ala maha mengetahui. Fir'aun ni kok mana pun, Allah tahu dia tak akan beriman. Dia akan mati dalam keadaan lemas. Allah tahu. Dalam ilmu Allah. Allah Ta'ala tahu bahawa Fir'aun tak akan beriman. Tapi Allah Ta'ala suruh juga Nabi Musa pergi jumpa. Kalau dia tolak, rasa sedih lah. Memang ada jenis manusia hak lagu tu. Begitu. Faham tak? Ini maksud ulama kata ayat ni tujuannya nak menghiburkan hati Nabi. Jadi kita beritahu, manusia tetap menolak. Kita jangan sedih. Tugas kita, tanggungjawab kita beritahu. Allah Ta'ala tak akan tanya hasil, tapi Allah Ta'ala akan tanya apa kerja, usaha yang kamu lakukan. Allah Ta'ala tutup hati mereka. Jangan pula dia buat alasan. Dia macam mana Allah tutup dah hati aku nak beriman ke mana? Aku mencuri ni dah takdir lagu ni dah aku ni nak buat mana kata. Memang takdir aku mencuri, aku nak buat dia kata. Tak nak elok dah takdir ni. Sedap dia pula. Allah Ta'ala beri akal. Allah Ta'ala beri kudrat pada kita. Allah Ta'ala bagi ikhtiar. Sebab itu Allah Ta'ala hantar Rasul. Supaya kita ni menggunakan kudrat yang ada, akal yang Allah kurnia, dan ikhtiar, kuasa nak memilih itu, kita memilih yang betul. Maka Allah hantar Nabi dan Rasul nak beritahu mana nak pilih yang mana betul. Nak pilih hak mana? Nabi beritahu. Nak pangkah yang mana? Ya tak? Itu tujuannya. Dia tak boleh salahkan. Allah takdir Allah Ta'ala, takdir dah memang dia mencuri. Nak macam mana? Dah kamu pilih jalan tu? Ya tak? Tak boleh. Kita ada usaha. Atas usaha itulah maka ada dosa pahala. Bukan terpaksa dah. Jadi inilah perkara yang perlu kita fahami. Dan inilah maksud Allah Ta'ala menegaskan sedemikian. Tujuannya nak menghiburkan hati Nabi dan juga orang-orang yang beriman di sepanjang zaman. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita dapat mengambil peringatan, pengajaran dan iktibar yang banyak daripada ayat pertama sehingga ayat 7 yang menceritakan pertama golongan yang beriman yang bertakwa 1 hingga 5, dan yang kedua sifat ciri ataupun golongan yang kufur di kalangan mereka ini tidak akan beriman wala apapun
peringatan yang disampaikan. Insya-Allah kita akan sambung ayat yang ke-8 sehinggalah kepada ayat 20. 13 ayat yang menceritakan berkenaan dengan golongan yang ketiga, iaitu golongan munafik. Jadi awal-awal lagi di permulaan surah Al-Baqarah yang merupakan surah yang kedua surah selepas Fatihah, Allah Ta'ala sebut manusia ni ada 3 jenis, 3 golongan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hadina as-siratal mustaqim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma hdina wahdi qaumana bihidayatil Qur'an warfa' darajatina bifadilatil Qur'an wa kaffir 'anna sayyi'atina bitilawatil Qur'an wa adkhilnal jannata bisyafa'atil Qur'an wa najjina minan nirani bihurmatil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Seperti biasalah tuan-tuan sekalian, infak. Tak payah cerita panjang lah. Infak. Jadi tuan-tuan boleh terus menyumbang untuk aktiviti kebajikan membantu saudara kita dan di samping aktiviti yang lain insya-Allah. Sumbangan dalam bentuk zakat pun kita alu-alukan, dan saya pernah sebut sebelum ini, sekiranya ada duit yang tak berapa bersih pun dalam bentuk dividen yang memang kita tak boleh nak elak, macam dividen ke DSP ya, ataupun mana-mana, Ustaz juga boleh terima dan kita boleh uruskan mengikut saluran yang ditetapkan oleh syarak, insya-Allah. Wallahu a'lam.